Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Datuk Abang Openg meluangkan masa menghadiri majlis perkahwinan anak lelaki Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Wang Nasa di Bintulu pada malam Sabtu. Resepsi yang meraikan Muhammad Ali Asfia 31 tahun serta Adriana Azmani 25 tahun itu telah berlangsung meriah dengan kehadiran div-div kehormat yang lain. Muhammad Ali ialah anak sulung kepada Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia dan Puan Sri Datin Amar Fatimah Muhammad Iskandar, manakala Adriana turut merupakan anak sulung kepada 4 adik-beradik. Hadir sama ialah ibu bapa kepada pengantin perempuan Azmani Muhammad dan Sariah Matusin. Turut hadir ialah timbalan-timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugat Bas dan Datuk Amar Wang Tangah Ali Hassan serta isteri masing-masing, isteri Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Datin Seri Eng Ong Seok Ien dan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom serta isteri. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan sebanyak 6.7 bilion ringgit di bawah pakej Bantuan Khas Sarawak Ku Sayang BKSS 1.0 hingga 9.0 untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terkesan akibat wabak COVID-19. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tangah Ali Hassan, bantuan secara one-off itu turut merangkumi peniaga kecil dan yang tidak mempunyai lesen. Dan ianya melibatkan hampir 6.7 bilion. Ini termasuk untuk membantu para usaha kecil dan sedang. Termasuk yang tidak formal, peniaga-peniaga yang berjaya di jalan, yang tak ada mempunyai lesen, yang tak ada mempunyai permit. Kalau kita dapat mengesan mereka, kita bantu secara one-off. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Gala Dinner Kelab Usahawan Ikhtiar Miri di Miri pada Jumaat. Beliau juga Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak memberitahu kementeriannya turut memperkenalkan program-program pembangunan usahawan antaranya Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederhana SPIKS, Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS, Graduan ke Arah Keusahawanan Gerak dan Usahawan Teknikal dan Vocational dan Go Digital. Kita mesti ada komitmen yang tinggi. Bantuan yang diberi gunakan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan berjaya. Kita akan berjaya. Daripada kecil, kita akan menjadi besar. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan beberapa anugerah cemerlang, antaranya Anugerah Sahabat Usahawan Emas, Sahabat yang Berusia, Anugerah Sahabat Usahawan Cemerlang, Sahabat yang Setia dalam AIM dan Anugerah Sahabat Usahawan Cemerlang Terbaik 2022. Beralih ke Kuching, dengan bilangan pengikrar derma organ baharu yang mendaftar di negeri ini menunjukkan peningkatan pada tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, jumlah yang direkodkan adalah seramai 2,285 pengikrar baharu berbanding 269 orang pada tahun 2021. Menurutnya, sebelum ini ikrar penderma organ digital telah dilancarkan menerusi platform MySejahtera pada 6 September 2022. Sejajar dengan usaha digitalisasi tersebut, dapat dilihat lonjakan statistik pendaftaran pengikrar penderma organ di Malaysia. Walaupun secara keseluruhan Sarawak hanya mencatatkan 0.5% populasi keseluruhan yang telah berikrar untuk menderma organ, namun bilangan pengikrar baru yang mendaftar menunjukkan peningkatan pada tahun 2022, iaitu 2,285 pengikrar baru berbanding 269 pada tahun 2021. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program kempen Derma Darah Anjuran Pertubuhan Pembangunan Ihsan Sarawak PPIS pada Sabtu.
Tegasnya, pengikrar tidak perlu risau dengan tanggapan tidak akan diberi rawatan terbaik apabila sakit kerana setiap pesakit akan diberikan rawatan paling terbaik demi menyelamatkan nyawa. Tambahnya, pengikrar juga tidak secara automatik akan menjadi penerima organ selepas kematian kerana kebenaran waris masih diperlukan untuk tujuan pendermaan organ. Oleh itu, katanya mereka perlu berbincang dan memaklumkan kepada waris masing-masing terlebih dahulu berkenaan hasrat murni tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah memberitahu One Stop Early Intervention Centre (OSEIC) adalah salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memberi perkhidmatan intervensi kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Beliau berkata pusat ini diwujudkan untuk memberi rehabilitasi kepada anak-anak ini seawal umur 1 tahun. Menurutnya, hasil intervensinya adalah lebih baik untuk kanak-kanak tersebut berbanding intervensi pada usia telah lanjut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis bersama OSEIC di Dalat pada Jumaat. Dalam pada itu, ujarnya OSEIC di Kuching yang pertama pada tahun 2020 bermula dengan 47 kanak-kanak dan telah mencapai 438 kanak-kanak pada 2023. Menurutnya lagi, Kerajaan Sarawak juga akan membuka OSEIC di kawasan lain agar dapat merasai kemudahan seperti ini. Katanya OSEIC memberi harapan kepada ibu bapa yang tercari-cari tempat untuk mendapatkan intervensi bagi anak berkeperluan khas sejak dari awal lagi. Datuk Seri Fatimah turut menegaskan pusat ini juga sangat membantu dari segi pembelanjaan memandangkan kos untuk mendapatkan rawatan dari pihak swasta adalah agak mahal. Perkembangan berikutnya, seramai 27 kanak-kanak dari Kampung Pujut Tanjung Batu menyertai program Sunaton Perpaduan Kawasan Rukun Tetangga KRT di Miri pada Sabtu. Ketika berucap merasmikan program tersebut, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, program bersunat yang diadakan di kawasan kampung ketika musim cuti persekolahan adalah amat sesuai untuk memudahkan segala urusan ibu bapa atau penjaga anak-anak yang bersunat. Dan masa ini memang masa yang baik untuk mengadakan program ini kerana ia adalah musim sekolah, cuti sekolah. Nampaknya di depan ini memang semuanya bersekolah yang tak ramai di sini. Dan para pembantu dengan peluang ini untuk datang ke sini dan tidak payah pergi ke hospital. Dalam hospital tak dulu. Memang hospital ini tidak kuat pada tahun hospital. Jadi atas usaha jadi ini telah memudahkan para pembantu khasnya yang tinggal di kampung dan sekeliling ini. Program anjuran KRT Kampung Pujut Tanjung Batu, Miri ini merupakan program pertama KRT yang lain dari aktiviti biasa sebelum ini. Ia memberi peluang kepada KRT Kampung Pujut Tanjung Batu untuk bekerjasama dengan agensi lain, khasnya pihak Hospital Miri serta memberi peluang dan memudahkan penduduk kampung dalam menguruskan hal bersunat anak mereka. Sementara itu, Kerajaan Sarawak sedang mengkaji sistem kawalan banjir yang dilaksanakan di negara lain, termasuk Belanda untuk diadaptasikan bagi mengatasi masalah itu yang kerap melanda kawasan rendah di negeri ini. Dalam pada itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menembual beberapa orang awam di mana rata-rata mereka menyambut baik inisiatif berkenaan dalam memastikan penduduk tempatan tidak lagi perlu menghadapi isu banjir. Pandangan kami yang merupakan inisiatif yang terbaiklah untuk Sarawak supaya Sarawak mengalami banjir lagi pada masa akan datang. Dalam mengalami macam harta benda rosak apa semua ya, jadi macam secara tidak langsung kami rasa benda yang merupakan inisiatif yang baguslah. Bagi kami itu adalah salah satu penyelesaian yang terbaik yang harus diambilkan oleh kerajaan negeri Sarawak lah. Sebab bukan apa, selama tu kita selalu mengalami masalah risiko banjir, dan bila berlakunya banjir, mangsa-mangsa banjir di kawasan yang terjejas sentiasa berpindah ke PPS. Sampai bila kita mangsa banjir itu berpindah ke PPS nah. So bagi kami ia adalah inisiatif terbaik untuk adanya menyelesaikan masalah banjir pada jangka masa yang agak panjang lah. I think this is a good opportunity, and this approach should be start as soon as possible because it can help to prevent the flood, which cause a lot of problems, like when people want to go to school, they face some difficulties when the system preparation is not well developed. Yeah, so
If this initiative can be started as soon as possible, I believe that the government can save some cost for other project in future. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Media Berfakta, salam UKAS.